Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita sambung Minhajus Salam pada menyatakan Fasal solat sunat. Solat sunat. Solat sunat ni ringkas saja. Okey juga sekejap kita baca ni. Muka surat 50 Rumi Jawi 18. Betul. Betul. Jawi 18 Rumi 50. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Fasal baru yang ringkas saja ni. Dan bermula segala sunat yang mengikut bagi fardu itu 22 rakaat. 22 rakaat. Setelah kita selesai membicarakan tentang solat fardu, maka dia kata ada solat sunat dia ikut solat fardu. Ada solat fardu, adalah solat sunat ni. Tak ada solat fardu, tak adalah solat sunat ni. Dia panggil solat rawatib. Ada orang panggil qabliyah ba'diyah, sebelum selepas tu lah kan. Dia kata ada 22. Ada 22. 10 daripadanya sunat muakkad. Sangat sunatlah, tapi muakkad, sangat muakkad dituntut, sangat dituntut. 10 tu sangat dituntut. Tapi tak wajib. Tak wajib, tapi sangat dituntut. Kita nak faham sunat muakkad ni, kita boleh faham macam ni. Solat fardu sangat dituntut. Solat fardu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh sangat dituntut, tak buat berdosa. Ya? Solat ni yang 22 ni sangat dituntut, tak buat tak berdosa. Tapi dua-dua sangat dituntut. Solat fardu sangat dituntut, tak buat berdosa. Solat sunat sangat dituntut, tak buat tak berdosa. Ada 22, yang 10 ni, 10 yang sangat dituntut. Bagi orang yang dah tak ada hutang apa, inilah kena buat. Bagi orang ada hutang, bayar hutang lah, qada tu. Bagi orang yang tak ada hutang ni, buat lah. Sebab dia sangat dituntut. 2 rakaat dahulu daripada subuh. Bukan sebelum masuk subuh, sebelum sembahyang subuh. Dah masuk subuh lah, kita panggil qabliyah. Okay, 2. Ini besar ni, lebih besar nilainya daripada dunia dan isinya. Oh, besar pahala tu. 2 dah. 2 rakaat dahulu daripada Zuhur. Dahulu tu sebelum kan, 2 rakaat sebelum Zuhur pun besar juga pahala. Yang ke tu 2 rakaat kemudian daripadanya.
Kemudian selepas Zuhur. Dah 246 dah. Kemudian 2 rakaat kemudian daripada maghrib, lepas maghrib. Sebelum maghrib dia bukan muakkad, dia satu lagi, ghairu muakkad. Jadi yang selepas maghrib itu yang muakkad. 8 dah. 2 4 6 8 dah. Dan 2 rakaat kemudian daripada isyak. Lepas isyak. Tu je. Ini 10 ni yang sangat dituntut. Dan 12 rakaat ghairi muakkad, iaitu dia sangat dituntut juga, tapi dia kurang sikit lah daripada yang tadi tu, tapi masih lagi dituntut. Okay? Apa dia? 2 rakaat dahulu daripada Zuhur. Yang tadi tu dah ada, dah 2 rakaat dahulu sebelum Zuhur dah ada. Ni 2 rakaat sebelum Zuhur juga. Biar betul mana satu ni, tambah lagi 2 lah maksudnya, jadi 4. Jadi 2 rakaat muakkad sangat dituntut, 2 rakaat ghairi muakkad dituntut juga, dituntut. Macam inilah kalau kita kata solat sunat 2 rakaat sebelum Zuhur sangat dituntut, 2 rakaat dituntut, 2 rakaat lagi. Tak adalah sangat tu, tapi masih lagi dituntut. Tuntutan sunat. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya selepas Zuhur. Selepas Zuhur kan yang dah sangat dituntut ada 2. Lepas tu tambah lagi 2. Apa dia? Dituntut aja. Tak ada sangat. Tak ada sangat. Okey, itu dipanggil ghairu muakkad. Dan 4 rakaat dahulu daripada asar, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sama ada direct 4 2 itu ghairu muakkad. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. 2 rakaat dahulu daripada maghrib, sebelum maghrib. Ghairi muakkad. Dan 2 rakaat dahulu sebelum daripada isyak. Jadi yang ghairi muakkad ni ada 12. Yang muakkad ada 10. Jadi 22. Ulama cuba buat perbandingan dengan solat tarawih pada bulan Ramadan kan. Nak tahu dari sudut pahala besar mana tu je. 8 rakaat tarawih bulan Ramadan lah, 8 rakaat tarawih berbanding dengan yang muakkad 10 rakaat ni. Kita ambil dah 8 rakaat tarawih berbanding dengan 10 rakaat. 10 rakaat yang muakkad jauh lagi besar 10 ni. Jauh lagi besar, langit dengan bumi. Macam tu. Jauh dia. Nak bagi tahu dari sudut tu. Tapi kita kalau bulan Ramadan kita semangat dengan tarawih tu. Tak salah lah semangat dengan tarawih. Tapi 10 ni kalau kita buat 8 tarawih lah. 8 tambah witir apa semua kan, jadi 9, 10, 11 kan. Kita memang semangat sebab Ramadan. Ya. Tapi dari sudut pahala, tarawih dapatlah pahala 8 tu. Yang 10 ni lagi besar. Pada bulan Ramadan tu lagi besar yang 10 ni. Kalau orang yang tak semayang 10 ni, ataupun mana-mana dia semayang yang 10 ni, dia semayang 6 aja. 6 rakaat je. Dia lain dia malas semayang. Tapi dia semayang tarawih. Dari sudut kita tak panggil rugi, tak cerdik macam tu lah. Tak rugi, semayang mana rugi, semayanglah tarawih banyak mana pun. Tak cerdik. Sebab baik di semayang yang ini habiskan 10 lagi besar daripada tarawih. Ini semayang tarawih tapi tak semayang yang ini. Yang lagi paling menyedihkan, tarawih semayang, lepas mula-mula dia buka puasa, lepas tu semayang maghrib, lepas semayang maghrib sambung lagi buka puasa. Standard lah. Tak semayang sunat. Kat situ ceritanya rugi kat situ. Tak semayang sunat selepas semayang maghrib. Lepas pada tu nyanda. Masuk isyak, semayang isyak fardu. Semayang isyak fardu. Lepas habis semayang fardu tu nyanda lagi benar tunggu tarawih. Tak semayang pun ba'da isyak. Bila Bilal panggil je semayang tarawih, dia bangun. Ni rugi besar. Sebab apa? Sebab 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 4 tu je lah, lebih besar daripada 4 rakaat tarawih. Lebih besar. Tapi dia pergi ambil yang, kita taklah kata semayang tarawih tu murah ataupun harga ataupun bukan harga lah, pahala kecil, bukan. Nak bagi tahu yang lagi besar dia tinggal. Tak cerdik. Ada 5 tawaran kerja. Ada gaji 1,000, 2,000, 3,000, 4,000,
5,000. Dia kata, ambil 2,000 cukup lah. Kita berpada lah. Ambil je lah yang 5,000. Apa masalah kau? Tak boleh, tak apa, cukup lah. Cerdik tak? Tak cerdik lah. Gitu lah. Boleh niat 4 kali asar. Yang mana? Sunat yang mana satu? Yang asar. Asar boleh. Asar boleh 4 direct. Ada tahiyat awal boleh, tak ada tahiyat awal boleh. Tapi sunat buat tahiyat awal. Yang Zuhur pun sama juga. Zuhur kan ada 2 muakkad, 2 ghair muakkad. 2 tu terbaik lah, biasalah, standard lah, 2 terbaik. Tapi kalau nak buat direct 4 pun boleh. Buat tahiyat awal boleh, tak buat tahiyat awal boleh, sama juga. Itu yang qabliyah ke Zuhur, lepas Zuhur tu ke. Malah kalau yang Zuhur lagi special, dia boleh buat 8 direct. Sembahyang Zuhur tu dia tak sembahyang qabliyah dulu, dia suruh sembahyang Zuhur fardu. Lepas sembahyang fardu Zuhur, terus dia sembahyang 8 rakaat. Sahaja aku sembahyang sunat Zuhur, qabliyah dan ba'diyah 8 rakaat. Ambil tengok. Kerana Allah Ta'ala. Buat tahiyat awal boleh, tak nak buat tahiyat awal boleh. Kalau nak buat tahiyat awal, duduk dekat rakaat ke-6 tu lah. Nak naik 7, 8 tu, betul rakaat akhir. Tak nak buat satu tahiyat akhir saja pun boleh. Oh ya, itu memang rare sampai lupa. Rakaat ke berapa dah ni? 5. Tu berapa? Biasa kita 4 bertukar 3-4. Ini 8. Boleh? Boleh. Maknanya sahaja aku solat sunat Zuhur, qabliyah dan ba'diyah. 8 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh? Selain qada tu pun niat qada yang qabliyah nak bawa ke ba'diyah. Tak, yang mana? Yang 8 tadi? Ke apa? Solat Zuhur yang kita qada tak buat, tapi kita nak buat selepas. Dia tak panggil qada. Kalau katalah kita pergi sembahyang Zuhur. Kita sembahyang Zuhur. Sama ada kita sembahyang Zuhur berjemaah ke, kita sembahyang Zuhur, kita datang masjid, surau imam dah takbir, kita masuk sembahyang tak sempat qabliyah ke, tak kisah, dia tak penting itu. Yang penting kita tak sembahyang qabliyah lagi. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Yang penting tak sembahyang qabliyah lagi. Okey. Lepas tu sembahyang Zuhur dulu, macam tu kan. Lepas habis sembahyang Zuhur, kita sembahyang ba'diyah, tapi kita nak sembahyang yang qabliyah tadi. Tersebut tadi qada kan? Tak, dia tak panggil qada, dia panggil tunai. Tu bukan qada, itu tunai. Kerana sembahyang qabliyah ni dia cuma nama aja. Dia cuma brand aja. Nama sembahyang ini qabliyah. Qabliyah ni maksud sebelum. Apa ni? Sembahyang sunat sebelum Zuhur. Itu bukan mesti buat sebelum Zuhur, tak. Nama je sebelum Zuhur. Dia boleh buat selepas Zuhur. Bila orang buat selepas Zuhur, dia tetap nama tunai. Sebab dia boleh buat sebelum dan selepas. Habis kalau dia boleh buat sebelum dan selepas, kenapa namakan dia qabliyah? Dah memang nama dia qabliyah sebelum. Kat nama kan dah sembahyang sebelum dan selepas. Dua-dua boleh. Tak, memang nama dia. Brand dia lagi tu. Nak buat macam mana? Orang terpedaya dengan nama ni. Bila namanya qabliyah dengan bermaksud sebelum, hanya boleh buat sebelum lah. Kalau buat selepas, maknanya dah lebih pada waktu. Bukan tempatnya, maka jadi qada. Tak. Habis tu dah pesan nama dia sebelum. Nama aja. Macam sujud sahwi. Sujud sahwi nama, iaitu sujud kerana sahwi, lupa. Habis kalau sengaja pun sujud sahwi. Dia bukan lupa, dia sengaja. Contoh dia saja, aku malah nak baca kunut. Sunat sujud sahwi. Tapi dia bukan lupa, dia sengaja. Tetap juga sunat sujud sahwi. Habis kenapa namakan dia sujud sahwi? Nama je, brand aja. Sama ada sengaja tinggal ataupun tak sengaja tinggal, tetap juga sunat sujud sahwi. Tak wajib sunat sujud sahwi. Itu brand sahaja, brand aja. Macam tu juga qabliyah ba'diyah. Jadi qabliyah tadi begitu juga qabliyah sebelum tu nama je. Solat sunat sebelum asar, nama je sebelum asar. Boleh ke buat lepas asar? Boleh. Lepas asar mana boleh sembahyang sunat? Boleh. Yang tak boleh sembahyang sunat tu, sembahyang sunat yang lain. Kalau tuan punya asar, tuan punya rumah, boleh. Tuan rumah asar tu apa? Solat asar fardu, itulah tuan rumah dia. Sunat asar pun tuan rumah juga, tuan rumah kecil. Sebab sunat kecil, fardu tu besar. Jadi waktu asar daripada pukul 4.30 sampai pukul 7, tuan rumah besar dia solat asar lah, fardu. Tuan rumah kecil dia solat sunat. Solat sunat nama dia qabliyah. Qabliyah tu masuk sebelum.
Sebelum asar. Habis nak buat selepas, boleh dia turun rumah. Suka hati dia nak buat bila-bila. Habis nama qada ke kalau buat selepas dia sembahyang fardu asar? Tak, tetap juga nama adaan tunai, tetap juga nama qabliyah sebelum, walaupun dia buat selepas. Tak puati lah. Baik jangan namakan macam tu. Tak, memang nama dia gitu je. Ada orang tak puati. Apa sebab lah kau? Janganlah namakan qabliyah. Ini solat sunat sebelum asar, dibuat selepas asar. Apa jangan kan? Dia tak puati. Tapi tu asal nama, brand saja. Nama je. Sebelum Jumaat. Sebelum Jumaat, lepas masuk Zuhur dah, sebelum solat Jumaat. Ada solat, dia panggil solat qabliyah Jumaat lah. Solat qabliyah ada. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tak ada, mazhab Syafi'i ada. Solat sunat qabliyah Jumaat, solat sunat ba'diyah Jumaat ada. Sama juga 4-4, dua-dua, tapi yang ghair muakkad jadi 4-4. Sama juga, boleh buat dua-dua, boleh buat 4 direct, boleh buat tayawal, tak boleh. Boleh juga buat selepas Jumaat. Sahaja aku solat sunat Jumaat 8 rakaat. Bila ni? Lepas sembahyang Jumaat. Sama je semua. Cuma tukar Zuhur kepada Jumaat. Itu mazhab Syafi'i. Dia kias. Mazhab Hanbali dia tak kias. Dia kata qabliyah Jumaat tak ada. Orang yang sembahyang sebelum sembahyang Jumaat tu, dia sembahyang tahiyatul masjid. Sebab tu kalau kat Mekah dia lain. Jangan terpedaya. Kita azan yang pertama dengan maksud masuk waktu Zuhur. Azan yang kedua hari Jumaat. Kau tak ingat? Kan ada 2 azan. Azan pertama tu masuk Zuhur ke apa? Azan pertama masuk Zuhur. Lepas tu lepas azan tu pakai-pakai sembahyang kan, berdiri kan. Azan kedua sebab imam nak pergi naik mimbar kan, khatib nak naik mimbar. Tu kita amal kat sini. Itu bukan zaman Nabi, bukan zaman sahabat. Sahabat yang start buat gitu. Itu bukan zaman sahabat yang kita buat ni. Tapi tak salah. Yang betul-betul zaman sahabat macam dekat Mekah. Macam mana? Dia azan tu, yang pertama tu tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Azan pertama tu tak masuk lagi. Azan pertama dia macam azan awal subuh yang nak panggil orang tu. Macam tu dia. Azan pertama tak masuk lagi Jumaat. Dia pergi sembahyang apa tu? Lepas habis azan dia pakat bangun. Kau sembahyang apa? Ingat Malaysia. Habis tu apa? Panggil orang. Habis kalau nak sembahyang tahiyatul masjid lah. Itu pun kalau tak duduk lagi. Kalau dah congor duduk baca Quran, tiba azan, jawab azan. Lepas tu dia bangun. Silap faham. Lepas tu tengoklah juga pukul berapa Zuhur masuk tu. Dia azan sebelum tu sebagai nak panggil orang. Lepas tu bila masuk je Zuhur, hari Jumaat tu masuk Zuhur, dia azan je terus khatib naik mimbar. Jadi masa bila nak sembahyang qabliyah? Kenapa dia buat gitu? Sebab Nabi memang buat gitu. Bukan azan 2 kali tu. Azan Zuhur habis je Nabi terus naik. Tu. Jadi oleh kerana zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, orang Islam semakin berkembang, makin kaya-kaya, sampaikan mari solat Jumaat lambat. Nabi kata ni dah bid'ah dah ni. Bukan Nabi kata, para sahabat kata ni bid'ah dah ni. Dia kata bid'ah. Bid'ah tu masuk bukan bid'ah ni. Maksudnya zaman Nabi dulu pakat-pakat mari awal. Pergi sembahyang Jumaat waktu subuh. Pergi sembahyang subuh tu, itulah pergi sembahyang Jumaat. Maksudnya pergi mana ni? Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat apa? Pukul 6 pagi. Yalah lepas sembahyang subuh terus duduk sehingga sembahyang Jumaat. Tiba-tiba sekarang orang pakat-pakat datang pukul, kalau kita sekarang lebih kurang pukul 11 pagi, pukul 10 pagi. Itu pun dah kira awal. Lewat mari macam itulah. Ataupun mari lagi setengah jam sebelum Zuhur, baru mari. Kalau kita habis baik dah tu. Tapi zaman sahabat ini dah melampau, dia kata. Zaman Nabi dulu, masa Nabi ada dulu, kita datang solat Jumaat waktu subuh, tak balik-balik. Tiba-tiba Nabi dah wafat, dah mentang-mentang kaya, Islam dah kembang. Tiba-tiba lagi setengah jam nak Zuhur baru datang. Akhir sekali dia azan awal supaya tak tarik orang datang dulu. Bukan menandakan masuk waktu Zuhur. Tapi kita kat Malaysia lagi teruk.
Azan, masuk Zuhur, azan. Lepas tu tunggu orang datang, lepas tu baru azan yang kedua. Taklah teruk, taklah salah. Nak bagi tahu mari lambat. Dapat telur. Tak pernah dapat nak unta, nak harap kat unta. Lembu. Kadang-kadang dapat ayam, kadang-kadang telur. Kadang-kadang tak ada telur. Telur tak dapat apa. Imam dah nak sembahyang rakatib. Dah apa? Duduk dah khutbah kedua dah. Dah khutbah kedua dah baru sampai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dia baru sampai. Lepas tu nak tahiyatul masjid pula tu. Lepas tu itulah kita sekarang. Tapi tak apalah. Habis. Dan ada pun witir. Maka sunat mustaqillah. Witir pula sunat mustaqillah. Dia sunat bersendiri. Sunat dia sendiri. Dia tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Macam dia bukan tak ada kena-mengena sembahyang, tapi dia sunat bersendiri. Macam kata sunat bersendiri tu sunat yang dia sebenarnya ada berkait juga. Dia berkait dengan pertama waktu isyak. Semua witir mana boleh sebelum sembahyang isyak. Dia kena selepas sembahyang isyak. Dia ada juga kaitan dari sudut tu, tapi dia mustaqil lah. Dia bersendiri, bersendirian. Witir, iaitu sunat-sunat witir tu yang terlebih afdal daripada segala sunat yang lainnya. Ni kalau kata solat sunat yang paling besar pahala, witir. Habis qabla ba'dah kata tadi besar witir lagi. Yang qabla ba'dah ni duduk nombor 2 lah. Witir paling besar. Paling besar, terlebih afdal. Sikit lagi nak wajib pada mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi wajib dah. Mazhab Hanafi dia ada 6 waktu wajib sembahyang. Cuma 5 dia panggil fardu, yang ke-6 dia panggil wajib. Ada beza. Fardu lagi tinggi kewajipan tu daripada wajib. Macam tu lah. Fardu nombor 1 habis lah. Fardu ni memang macam nak cakap paling wajib. Habis kalau wajib juga, tapi dia bawah sikit daripada fardu, tapi wajib. Tu. Sebab tu dalam mazhab Hanafi dia ada perbezaan di antara fardu dan wajib, rukun dan wajib dia beza. Mazhab Syafi'i fardu tu wajib lah, wajib tu fardu lah. Kecuali dalam masalah apa? Mazhab Syafi'i ada satu je. Fardu dengan wajib beza. Haji. Dia ada beza. Ini apa? Ni wajib haji. Ini apa? Ni fardu haji. Fardu dengan wajib sama? Tak. Bezanya kalau yang rukun, yang fardu tak buat, tak sah. Tapi yang wajib tak buat, boleh sah lagi. Bayar dam lah. 1 ekor kambing 500 rial. 600 apa? 600 ringgit. Itu beza dia lah. Macam dalam sembahyang mazhab Hanafi, tahiyat awal wajib. Dia tahiyat awal wajib. Tapi kalau tak buat, tak batal sembahyang. Tapi habis Fatihah, rukuk, i'tidal semua itu rukun, fardu. Fardu dengan wajib sama. Tu kata dia lain. Dia tahiyat awal wajib. Tapi kalau tak buat sah. Cacat. Kita sunat abad cacat juga. Gitulah. Sebab oleh kerana pada mazhab lain witir ni dikatakan wajib sebagai meraihkan mazhab lain. Mazhab Syafi'i kata dia yang paling besar kerana menghampiri wajib, tapi tak wajib mengikut mazhab Syafi'i. Sebab tu dia lebih afdal daripada segala sunat yang lain. Dan sekurang-kurangnya witir tadi 1 rakaat, minimum 1 rakaat. 1 rakaat dah dapat witir tu. Dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat, maksimum 11 rakaat. Maksud 11 rakaat ni 2 last kali 1. Dan sekurang-kurang sempurna, sekurang-kurang akmal. Minimum yang sempurna. Yang 1 tu minimum requirement. Janji ada, janji okey. Tapi sempurna, sekurang-kurang sempurna 3 rakaat.
Okay? 3 rakaat witir ni. Dia buat syarat dia selepas solat isyak. Tak solat isyak tak boleh. Bukan waktu isyak. Witir ni bukan waktu isyak, selepas solat isyak. Apa beza dia? Apa beza selepas solat isyak dengan selepas isyak? Witir, solat sunat witir bukan. Soal macam ni. Solat sunat witir boleh dilakukan, sah dilakukan setelah solat isyak. Bukannya pada waktu isyak. Itu yang jengkreng. Boleh. Maksud witir sah dilakukan, witir hanya sah apabila setelah solat isyak. Jadi dia dah solat isyak, dia solat witir, sah. Bukan pada waktu isyak. Bukan. Tak semestinya pada waktu isyak. Gitu kot. Habis tu nak sembahyang isyak, mestilah kena masuk isyak kan. Jadi kena matematik. Tak. Kalau jamak takdim, dia musafir pukul 7, tengok dah masuk maghrib, pergi ke arah NR, jamak takdim lah, boleh. Dia pun Allahu Akbar, sembahyang 3 rakaat maghrib, terus bangun, jamak qasar sekali, isyak 2 rakaat. Lepas tu salam. Pukul 7.15 dah selesai sembahyang maghrib dan isyak. Lepas tu boleh tak sembahyang witir? Boleh. Sebab dia bukan pada waktu isyak. Bukan semestinya pada waktu isyak. Dia selepas solat isyak. Boleh. Betul solat witir. Kau sembahyang apa 3? Maghrib ke apa? Bukan witir. Witir apa baru pukul 7 suku? Aku musafir. Boleh. Boleh. Tapi biasanya normalnya waktu isyak lah juga. Itu normal. Dah sembahyang isyak, betul sembahyang lah witir. Itu normal. Ini yang tadi itu yang luar biasa. Dan tiada sah. Dan tiada sah mengerjakan akan dia. Tak sah witir. Kat bawah syarah dulu baru baca. Dan tiada sah mengerjakan akan dia melainkan kemudian daripada sembahyang isyak. Tak sah melainkan selepas sembahyang isyak. Bukan waktu isyak, sembahyang isyak. Okey. Dan berkekalan waktunya, boleh sembahyang witir lepas sembahyang isyak tu, dah bermulalah boleh witir sampai bila? Lah sekali. Sampai waktu sampai naik fajar shadiq. Sampai naik sampai subuh lah. Fajar shadiq tu subuh lah. Sampai subuh je tak boleh dah. Habis kalau lagi 5 minit nak subuh, boleh ke? Boleh. Lagi afdal. Lagi dekat subuh, lagi afdal sembahyang witir. Dan mengeluarkan akan dia daripada waktunya dengan tiada uzur. Kalau orang mengeluarkan akan dia, mengeluarkan witir tadi, maknanya sembahyang witir keluar daripada waktu. Daripada waktu dengan tiada uzur, makruh. Dia sembahyang witir keluar daripada waktu. Waktu dia lepas sembahyang isyak sehingga subuh. Dia sembahyang pukul 8 witir. Itulah nama sembahyang witir keluar daripada waktu. Atau orang sekarang panggil qada lah. Witir boleh qada ke? Bukan witir je boleh qada. Semua solat semua solat berwaktu boleh qada. Maksudnya solat semua solat sunat berwaktu boleh qada. Solat fardu wajib qada. Mana boleh? Solat sunat ni berwaktu. Apakah solat sunat berwaktu? Maksud solat sunat berwaktu adalah solat sunat tu dia mesti waktu tu je buat. Lebih pada waktu tu tak boleh buat dah. Habis waktu. Contohnya duha. Duha hanya buat waktu duha lah. Tiba-tiba pukul 10 malam nak duha. Maknanya dia telah keluar waktu duha tu, baru nak sembahyang duha. Namanya qada. Boleh. Solat fardu tinggal, solat wajib tinggal, wajib qada. Solat sunat tinggal, solat sunat qada. Solat sunat pun sunat qada. Tu kita ni kadang-kadang yang fardu pun tak boleh qada, nak cerita qada yang sunat. Apa-apalah. Contohnya duha. Apa lagi? Qablah ba'diyah ni waktu tak? Kan waktu, mesti masuk waktu baru boleh gitu gini kan.
Boleh qada? Boleh. Sekejap lagi semayang 2 rakaat. Lepas tu semayang 2 rakaat. Lepas tu semayang 2 rakaat. Kawan tanya, semayang apa? Aku qada qabliyah zuhur. Bila? Masa aku umur 15 tahun dulu. Tak semayang? Boleh. Masa umur 15 tahun lagi tu, aku semayang zuhur, tak semayang qabliyah. Setelah 37 tahun, aku qada. Boleh. Sunat. Jadi perkara wajib yang ditinggalkan wajib qada. Perkara sunat yang ditinggalkan sunat qada. Apa lagi? Qabliyah ba'diyah. Air raya, solat air raya berwaktu. Kena time tu je boleh. Sekarang boleh solat raya. Mana boleh? Maknanya dia berwaktu. Ingat tak? 4 tahun lepas. Ingat. Masa balik kampung naik bah. Ingat. Saja buat cerita. Lepas tu pula sampai-sampai bah pula problem sikit sampai-sampai ke kampung. Masa tu dah pukul 9.30. Orang dah semayang dah. Orang dah semayang raya. Kita kata apa? Rugi lah, tak dah semayang raya. Sampai lambat naik bas. Kereta ada problem sikit. Kita pun tak semayang nak raya. Padahal boleh je semayang raya. Sendiri, seorang tak ada masalah. Masuk rumah, ambil uduk, semayanglah seorang-seorang. Takbir lah 7.5. Semayang raya tak wajib, tak semestinya berjemaah. Sunat berjemaah, tak berjemaah pun boleh. Semayang takbir lah, tunai lagi. Kalau kata pukul 9.30, pukul 10, 11 pagi, pukul 12 tengah hari sekali pun, jangan masuk zuhur aja. Tunai lagi. Asal tak buat? Tak tahu, dulu tak ngaji. Habis tu, sekarang nak buat? Buat lah, tunai. Sekejap lagi, Allahu Akbar. Sekejap lagi buat, Allahu Akbar. Orang tangkap. Haji sesat. Viral. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, ini syiah ni, Allahu Akbar. Boleh. Malah pahala besar tu solat raya. Berapa seumur hidup kita berapa kali tinggal solat raya? Qada. Siapa tak qada rugi. Tapi pastikanlah yang fardu settle dulu. Ini nak sibuk qada yang sunat. Solat fardu masa umur 15, 16, 17 tinggal itu tak qada. Itu tak boleh. Tak kena gaya tu. Solat tarawih tak boleh. Sebab solat tarawih dia solat yang dia solat jenis mutlak. Kita je namakan dia tarawih. Tapi sebenarnya martabat dia mutlak. Jadi tak boleh. Tarawih tak boleh. Apa lagi yang boleh? Witir boleh? Apa lagi? Macam tahajud tak boleh. Solat sunat wuduk tak boleh. Solat hajat tak lagi pelik kalau qada. Semayang jelah sunat hajat. Apa lagi? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Dia sebenarnya bukan semayang je yang sunat qada. Semua sunat qada. Apa-apa perkara sunat yang kita tinggalkan sunat qada. Saya pernah cerita itu, ingat tak? Dia nak sedekah, dia biasa sedekah hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat tu kan. Sekali Jumaat tu RM10 masuk tabung. Memang gitu dia amal, selalu dia amal gitu. Sekali tu nak cari tengok Allah 100 saja dia. Takkan nak masuk 100. Lepas tu nak minta nyucur dengan siapa? Dulu ada orang bawa karung, boleh minta nyucur. Dek, biasa budak awak, dek. Ambil 90, dek. Kenapa? Ni 100. Nyucur. Ambil nyucur dulu boleh. Sekarang kalau masuk pergi tak kembali lah. Ada yang itu tersilap. Dia nak dia belah kanan dia 100, belah kiri dia RM10. Tabung lalu laju-laju dia ambil kanan yang 100. Habis je semayang nak pergi makan cendol, tengok Allah RM10. Dia pergi cari Tok Bilal tu. Dia suruh buka. Salah masuk. Patutnya kita kalau dah dah terlepas gitu, bukan rezeki. Bukan rezeki apa? Itulah rezeki kita sebenarnya yang kita nak sedekahkan tu. Ini minta balik. Ini kisah benar ni. Dia minta balik. Puas cari. Puas kita cari. Saya lipat 4, dia lipat je ni. Lipat, kecil je. Jadi petak kecil. Itu saya punya lah tu. Cari jumpa. Memang ada pun. Malu. Lepas tu tengok intai. Nampak pakai kereta boleh tahan. Hish. Tu lah. Okey, bila kita masuk di tiap hari Jumaat, kali tu tengok duit 100 saja. Hati ada dulu. Duk fikir jadi tak pada Jumaat tu tak lagi lah. Esok tu hari Sabtu. Kita pergilah masjid tu. Semalam hari Jumaat. Ambil duit RM10. Ini qada yang hari Jumaat ni. Boleh? Boleh.
Malah pahala dia lagi besar lah daripada masuk tabung saja gitu. Sebab apa? Kalau masuk saja hari Sabtu. Kalau niat qada, maknanya seolah-olah kita bagi hari Jumaat. Sedekah hari Jumaat dengan hari Sabtu beza pahala. Hari Jumaat lagi besar. Jadi qada, qada taklah seperti tunai. Macam masuk hari Jumaat taklah seperti itu, tapi kurang sikit, tapi tetap lebih daripada hari Sabtu. Tu guna qada. Tapi dengan syarat kita biasa. Kita biasa memang masuk dah 10 setiap hari Jumaat. Tiba-tiba kali tu je terlupa bawa duit ke, duit besar ke, ada nak beli barang ke. Lepas tu kita pun baru teringat hari Senin. Malah kita boleh tunggu hari Jumaat satu lagi. Ambil duit 10, kejap. Jangan jalan lagi. 10, ini yang hari ini ya Allah. Ini yang qada minggu lepas. Boleh? Maka dapat pahala kita lebih daripada biasalah, masuk biasa. Qada. Bukan tu aja qada yang sunat. Baca Quran pun boleh qada. Baca Quran boleh qada. Boleh qada baca Quran macam mana? Qada baca Quran. Macam ni dia kata biasa sehari dia dengan syarat macam tadi lah. Dia setiap hari ataupun setiap seminggu ke apa dia ada berkala dia buat. 3 hari dia akan baca satu muka. Malah tu. Malah pun 3 hari satu muka tu bunyi je macam malah, tapi tu hebat lah sebenarnya. Tak cerita tengoklah kita diri kita sendiri. Okay. Satu hari lah senang nak kira. Satu hari satu muka. Dia dah amal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu dah. Sehari satu muka. Entah macam mana pada hari tu, ada tetamu datang rumah ke, tertidur ke, malah ke, nak pergi apa-apalah. Jadi tak baca lah hari tu sehari satu muka. Lepas tu esok tu nak baca lah macam biasa. Kan dia dah beramal gitu. Cuma semalam dia tak buat, ada masalah sikit. Bukan ada masalah ke, malas ke, tak kisahlah. Kemudian dia pun hari ni baca 2. Yang pertama niat tunai. Yang muka surat kedua niat qada. Itu masuk qada dia. Maka dia dapat pahala membaca Al-Quran berterusan. Walaupun sebenarnya dia tak berterusan sebab satu hari dia dah hilang, tapi tetap dapat pahala berterusan. Pahala baca Quran memang dapat. Pahala berterusan sepatutnya dia tak dapat, sebab dia dah berhenti satu hari. Tak dapatlah pahala berterusan. Sebab dia pahala kita buat ibadah ni, dia banyak pahala tu. Pertama, pahala yang kita buat dapatlah pahala. Sama ada buat tiap hari ke, buat 18 tahun sekali ke, sejanji buat, dapat pahala. Tapi kalau kita buat secara istiqamah, dia dapat pahala. Selain daripada pahala ibadah yang kita buat, dapat lagi pahala istiqamah. Itu yang mahal tu, pahala istiqamah tu yang payah tu. Tapi tiba-tiba dia tak buat sehari 2 hari, maka hilanglah pahala istiqamah. Pahala ibadah tu dapat, pahala istiqamah tak ada lah, dia dah berhenti. Macam mana nak dapatkan balik pahala istiqamah? Qada. Begitulah yang lain-lain. Kalau apa? Okey. Tahun depan, Allah jauh. Lepas puasa. Boleh kalau dia buat gitu secara umumnya tak jadi. Tak dapatlah pahala bulan Ramadan sebab dah masuk bulan Syawal. Dia sama situ. Kecuali tiap-tiap tahun kita ambil 5 tahun, mesti dia khatam. Tahun pertama khatam. Lepas ni tahun depan aku nak khatam juga. Khatam Quran. Tahun ketiga khatam, tahun keempat khatam, tahun 5 khatam. Masuk tahun ke-6 dia baca ada masalah sikit, ada bisnes sikit, jual tebu ke apa, tak sempat nak baca Quran. Sempat baca, ada sikit je lagi, mungkin berapa 2-3 juz ke, ada sikit lagi lah, tak sempat habis. Tapi dia dah berjaya buktikan 5 tahun berturut-turut memang habis, cuma hari tu adalah. Maka ketika masuk bulan Syawal, qada boleh, maka dapat seolah-olah bulan Ramadan. Dia kena ada istiqamah sebelum, baru dapat pahala tu untuk qada. Kalau tak ada istiqamah sebelum, dapat pahala baca Quran je lah bulan Syawal. Jadi untuk dapat pahala istiqamah, dia hendaklah istiqamah dulu. Lepas tu tiba-tiba tak dapat buat, pada sekali tu je tak dapat buat, dan terlebih pada waktunya, dia pun niat qada, maka baru dapat pahala istiqamah tu.
Kalau tak pernah pun habis Quran. Biasa duk main berapa separuh lah katalah dia baca lah. Adalah 15 juzuk. Memang gitu sama pun. Tiba-tiba masuk bulan Syawal nak qada. Qada benda baca je lah. Habiskan je lah. Habis tu kalau dia niat qada tak dapat juga paling istiqamah. Masih bila dia istiqamah ya? Gitulah. Base. Ada lagi, belum habis lagi. Okey, dan mengeluarkan akan dia daripada waktunya dengan tiada uzur makruh. Maknanya witir, kalau dia sembahyang qada witir makruh. Bukan makruh. Bukan sembahyang qada witir tu makruh, meninggalkan tu makruh. Qada tu sunat. Contohnya tak ada uzur. Contohnya saja je lepas sembahyang Isyak, kita duduk makan-makan. Lepas tu tidur. Lepas tu bangun subuh. Lepas tu waktu duha esok tu pukul 8. Uish, tak sembahyang witir semalam. Ingat-ingat dah tahu malah tak sembahyang witir semalam. Nah, hukumnya makruh. Dia meninggalkan witir tu hukum makruh. Sunat apa? Sunat dia qada. Makruh. Dan meninggalkan dia sekali terlebih pula makruh. Yang tadi dia tinggal keluar waktu baru dia sembahyang. Mula-mula dia tinggal dia tak sembahyang witir sampai subuh. Sampai duha baru dia sembahyang witir. Itu makruh. Meninggalkan tu makruh. Tapi dia bukan tinggal terus main witir, cuma keluarkan witir pada waktunya je. Itu pun makruh. Kalau tinggal terus tak sembahyang, ni terlebih pula makruh. Terlebih pula makruh. Kita tak terasa benda ni. Terlebih pula makruh. Maknanya bukan makruh biasa-biasa, makruh lebih. Ada kalau mazhab Hanafi dia ada makruh tanzih, dia ada makruh tahrim. Ada pembahagian makruh tu lah. Maksudnya lagi-lagi makruh. Ini bagi orang yang dah selesai semua yang fardu-fardu, solat fardu, janganlah tinggal witir. Malah walaupun bahasa ni tak berapa elok diucapkan, tapi kita ni hidup di akhir zaman ni, ucapkan jugalah. Lemahnya iman kita. Apa dia? Daripada semayang ba'dah isyak tapi tak semayang witir, baik semayang witir, jangan semayang ba'dah isyak lah. Macam tu lah. Tak elok sebut gitu. Tapi zaman kita sekarang ni kena sebut jugalah. Jika dah selesai yang fardu-fardu, solat fardu yang qada-qada semua selesai, kita semayang isyak, lepas tu kita semayang ba'dah isyak 2 rakaat kan. Tapi tak semayang witir. Kalau macam ni lah perangai kita, semayanglah witir. Tak nak, memang tak boleh lah, memang tak semayang witir lah. Kalau semayang witir bagus lah, semayang lah kan. Cuma dia memang tak buat, dia memang buat ba'dah je. Kok witir tak buat. Kalau macam ni lah, lebih baik jangan buat ba'dah. Boleh tak kata gitu? Macam pelik, macam tak bagi orang semayang. Bukan, lebih baik jangan buat ba'dah, tapi semayang witir, walaupun 1 rakaat. Sebab meninggalkan ba'dah isyak tak makruh. Rugi, tak dapat pahala. Meninggalkan witir makruh. Jadi semayanglah. Malah semayang witir 1 rakaat je minimum, lagi senang. Tapi ada orang tetap tak nak buat juga. Ada. Kerah pedar panggil. Tak kira. Kalau kau rajin dah semayang ba'diyah tapi witir tak semayang, macam ni lah, semayang witir tak payah semayang ba'diyah tu. Tak payah semayang. Witir pula buat 1 rakaat je. Tak nak. Dia tak nak juga. Walaupun kita dah nasihat, kita tak nak juga. Sebab hukumnya makruh. Sebab tu dalam masalah ibadah ni, kita tak boleh ikut nafsu kita. Bukan nafsu, maksudnya kita tak boleh ikut suka kita. Aku nak buat, aku buat. Aku tengok orang buat, aku tiru, aku buat sampai aku mati. Dia tak boleh. Dia mesti didasari dengan ilmu. Tengoklah. Jelas-jelas sebut kat sini. Mengeluarkan akan dia daripada waktu dengan tiada uzur makruh. Kalau qada, kalau biar tak semayang, nak semayang witir, tapi nanti lah kita terkeluar waktu, hukumnya makruh. Lepas tu semayang juga makruh. Semayang tu sunat, mengeluarkan waktu tu makruh. Dan meninggalkan dia sekali, terus tinggal, tak buat terus, memang niat tak nak buat, terlebih makruh. Jadi tak boleh tinggal witir, jangan tinggal witir. Kalau tak boleh semayang kat rumah, semayang dekat masjid surau lepas semayang ni.
Ada orang kat rumah dia boleh sembahyang. Ada orang dia tak sembahyang dekat masjid, tapi nanti subuh esok dia datang awal sikit. Bukan awal sikit pun, 5 minit sebelum subuh sembahyang dulu kat sebelum subuh. Tu lagi afdal. Kadang-kadang orang kat rumah tak boleh buatlah kat masjid surau. Kadang-kadang kat masjid surau tak buat pun, kat rumah boleh. Tu lagi bagus. Yes. Cukup lah. Apa? Witir tu bukan solat penamat. Witir bukan. Witir bukan solat penamat. Witir solat ganjil. Witr ganjil. Maknanya kalau kita buat witir, kalau kita buat solat lain selepas tu. Okey, betul? Okey, gini. Ayat dia gini sebenarnya. Ayat dia okey. Ayat dia macam ni. Apa dia? Oh, sejuk. Elok lah. Saya okey, saya biasa dah tempat sejuk. Ya. Ayat dia gini. Solat witir sunat dibuat yang paling akhir. Betul. Solat witir sunat buat sembahyang yang terakhir pada hari itu. Itulah solat witir. Jadi kalau katalah hari itu dia nak sembahyang yang terakhir, yang last dia nak sembahyang ba'da isyak, lepas tu dia tak nak sembahyang dah apa-apa, maka lepas sembahyang ba'da isyak tu sembahyang witir. Sebab solat sunat witir sunat dibuat yang terakhir. Sunat, bukan wajib. Solat sunat witir sah dibuat setelah solat isyak. Itu syarat. Dia mesti solat isyak. Solat isyak baru boleh witir. Cuma nak buat witir tu bila? Boleh tak lepas saja sembahyang isyak terus witir? Boleh. Boleh tak nak tunggu-tunggu tengah-tengah pukul 12 tengah malam? Boleh. Boleh lah sebelum subuh sikit lagi, 10 minit sebelum subuh nak. Boleh. Mana yang terbaik? Nak solat witir tu. Tu kan sunat. Last sekali. Last. Lepas ni ada nak sembahyang apa-apa tak? Mungkin nak sembahyang hajat kot sebelum tidur. Adalah hajat sikit ni. Nak sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat. Sebab lepas sembahyang hajat, lepas habis sembahyang hajat, sembahyanglah witir sebab lepas tu nak tidur. Tak. Nanti pukul 4 pagi nak bangun lagi tahajud. Janganlah sembahyang witir dulu. Sembahyang tahajud, lepas tu baru sembahyang witir. Sebab solat sunat witir sunat dibuat yang terakhir. Tapi boleh ke dia tak nak buat terakhir? Boleh, dah nama sunat. Janganlah tanya boleh tak boleh. Tak nama wajib sunat. Jadi boleh tak nak sembahyang isyak, lepas tu witir, lepas tu sembahyang hajat, sembahyang tahajud? Bolehlah, dah namakan sunat. Jadi solat sunat witir sunat dibuat yang last, yang terakhir. Lepas tu dalam solat tarawih kita dulu sampai sekarang, lepas habis kan sembahyang last sekali dengan witir-witir. Tapi apa yang berlaku sangat memelikkan. Apa yang pelik? Tai witir je makmum pakat-pakat lagi. Pelik sungguh. Dah jadi alim makmum pada imam lah. Imam sembahyang witir lah, lepas ni imam tak sembahyang tahajud dah. Kita tahajud dulu. Gedok tahu orang. Tak ada sembahyang lah dengan imam witir. Habis tu nanti kalau nak bangun tahajud, bangunlah. Tak payahlah sembahyang witir dah. Witir hanya sekali dalam satu malam. La witrani fi laila. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau dah buat satu, dah lah. Cuma kedudukan nak letak witir tu kat mana? Lepas sembahyang isyak tu letak kat mana? Nak letak kat mana? Witir. Tapi sebut lagi. Awal sampai akhir. Boleh. Kalau nak bunyi pelik lagi. Nak bunyi pelik lagi lah. Lepas sembahyang isyak, bulan Ramadan, sembahyang witir dulu. Lepas tu sembahyang tarawih. Boleh. Dah nama sunat kan. Kadang-kadang kita sebut sunat, orang yang cerdik dia tangkap habis dah sunat. Buatlah kat mana-mana pun. Cuma sunat dia duduk last. Habis lepas sembahyang isyak tu sembahyang witir. Allah. Lepas sembahyang witir sembahyang tarawih. Dah boleh. Lepas tu janganlah sembahyang witir dah. Witir sekali je satu malam. Tapi rugilah pahala sunat. Itu je lah.
Jadi sebab itulah ikut je lah imam sampai habis. Lepas tu nak sembahyang tahajud sembahyang. Kan ada mazhab lain yang Ya ada, mazhab lain ada. Mazhab apa Hanafi. Dia mesti last. Sebab tu dia wajib, dia lain, dia tak boleh sama. Dia lain, dia dah wajib dah kat situ. Dia wajib. Dia yang terakhir. Lepas tu dia ada buka tutup. Buka tutup. Itu semua mazhab lain. Kita tak boleh pakai sebab bagi dia wajib. Kalau kita nak pakai, kita kena menganggap witir tu wajib. Baru kita boleh pakai semua. Nak pakai satu-satu, pakai semua lah mazhab tu. Jangan main. Macam tu. Dia bagi dia wajib. Jadi bila bagi dia wajib, lepas tu dia ada buka tutup. Faham maksud buka tutup? Mula dia buat 3. Lepas tu malam tu dia buat 1. Dia buat 3 dah. Pukul 10 malam. Lepas tu dia tidur, dia bangun tahajud, dia buat 1. Jadi niat witir. Jadi tadi 3, jadi 4. 4 tak jadi witir lagi. Dia kena buat lagi supaya ganjilkan balik. Sebab witir ni ganjil. Tadi dia sembahyang ganjil dah. Lepas tu dia genapkan. Dia seolah-olah macam sambung sembahyang. Yang tadi sembahyang tak habis lagi, yang pukul 10 tadi ni sambung. Lepas tu dia ganjilkan balik baru jadi witir. Kenapa dia genapkan tu? Dia genapkan, dia tak ganjilkan lagi sebab dia nak sembahyang yang lain. Dia sembahyang habis sembahyang baru dia ganjilkan balik. Kenapa sampai begitu susah payah dia buat? Sebab dia wajib. Kita tak wajib. Jadi kenapa susah payah? Kita pun nak susah payah juga buka tutup. Dan niat witir ni yang 2 rakaat tu kita sebut mukadimah witir. Kelakar. Tak pernah dengar. Ya memang boleh pun. Dialah maksud tak pernah dengar tu 30 tahun lepas dah dengar benda ni. Tu maksud tak pernah dengar. Sekarang ni macam-macam ada. Buka benda ni macam-macam ada. Ni cerita. Pernah kita hidup lama dah. Tok cerita dulu. Ada tak? Sebahagian daripada witir lah. Apalah macam-macam kan. Muqaddimah witir. Mana ada lah. Semayang aja lah kan. Orang-orang dulu-dulu kan lagi jauh alim pada kita. Tapi sejak 10 tahun ada? Ke kurang ni? 5 tahun? Allah, baru je. Zaman-zaman milenium. Ada macam-macam. Taklah salah. Cuma dia menggusarkan masyarakat. Dan dia menyusahkan orang-orang yang perlu menjawab. Iyalah, yang terbaiknya mukadimah. Dia dipanggil solat witir. Dia dipanggil solat sunat witir. Sekarang yang kita niat solat witir ke solat sunat witir? Kalau yang kata mukadimah tadi, solat witir. Sahaja aku solat muqaddimah witir. Mesti. Wajib dia kena ada tu. Ataupun sebahagian daripada witir. Wajib dia kena niat gitu. Sahaja aku solat sebahagian daripada witir. Sebab dia nak solat 2 dulu mula-mula. Kan witir kan kita ambil 3, 2, 1. Bila kata sahaja aku solat witir, nak sembahyang 2 ni. Sahaja aku solat witir. Sahaja aku solat. Solat tu solat lah. Witir tu ganjil. Sahaja aku solat ganjil. Tapi dia solat genap. Sebab tu tak sah. Sebab tu kena ada sahaja aku solat muqaddimah witir. Sahaja aku solat sebahagian daripada witir dan sebagainya. Mesti kena ada yang tu. Tapi yang kita niat bukan tu. Perasan tak apa beza? Apa benda yang hilang kat sini? Sunat. Sahaja aku solat sunat witir, tak payah dah muqaddimah. Sebab bila kata solat sunat witir, dia memang 2 1. Bila sahaja aku solat sunat witir, sahaja aku solat witir, sahaja aku solat ganjil, sahaja aku solat sunat witir, lain. Bila sahaja aku solat sunat witir, bermakna solat tu 2 rakaat pun boleh. Kata nak solat witir, solat ganjil, tak, solat sunat witir. Bukan solat witir. Inilah permainan perkataan mereka yang buat konten. Betul. Tapi menggusarkan. Kita niat solat sunat witir. Solat sunat witir 2 rakaat ada. Solat witir 2 rakaat mana ada. Solat witir itu solat ganjil.
Solat sunat witir tu satu solat sunat yang dilakukan secara ganjil. Dilakukan secara ganjil, sama ada satu ataupun dua, itulah solat sunat witir. Jadi bila dia ingat saja aku solat sunat witir, tak ada dah mukadimah, tak perlu lah. Tapi kalau nak saja aku solat witir, yang tu tak boleh. Yang tu kena kata saja aku solat mukadimah witir. Nampak ini beza. Permainan perkataan saja. Last sekali, tengok niat kat hati dia, niat mana? Itu kat mulut semua tu, kat hati tu nak sembahyang apa? Sembahyang witir. Witir tu masuk ganjil lah. Ke yang 2 rakaat? Tak, yang ganjil tapi yang ni 2 rakaat dulu. Itulah niat yang sebenarnya, itu yang nak pakai. Yang lain semua permainan perkataan. Ya, sebenarnya yang kita niat kalau solat sunat witir tu tak perlu mukadimah dah. Tak perlu sebahagian daripada witir, tak perlu dah. Sebab solat sunat witir tu dia panggil sedia maklum. Sedia maklum. Solat sunat witir sedia maklum 2-1 tak? Solat witir ganjil, solat ganjil. Sebab tu dia jadi, itulah biasalah tu. Yang mula-mula tu 2 rakaat betul lah solat witir. Solat sunat 2 rakaat tu betul lah solat sunat witir. Tapi yang kedua tu solat witir boleh lah. Yang satu tu solat sunat witir pun boleh. Solat witir pun boleh. Sebab memang witir pun ganjil. Ni cerita yang 2 pertama tu. Yang ganjil tu okey dah. Yang satu tu sahaja aku solat sunat witir boleh. Saja aku solat witir pun boleh. Yang 2 depan saja aku solat sunat witir boleh. Walaupun kita nak buat 2, bukan ganjil. Memanglah bukan ganjil, solat sunat witir mesti kena genap dulu baru ganjil. Kalau tak genap dulu macam mana nak jadi ganjil? Kan. Tapi kalau saja aku solat witir tapi buat 2, tak kena lah. Itu yang dipertikaikan. Tapi kita tak pernah niat pun solat witir. Kita niat solat sunat witir. Nampak? Apalah, jam. Sebab apa, saya tengok video-video tu lama dah, dalam sebulan ni, baru bulan lepas lah. Kata taklah salahkan ustaz ke siapa, tapi sedaplah buat konten. Memang kalau TikTok tu dapat singa, dapat macam-macam lah. Tapi yang menjadi susah kita lah. Apa jawab. Kita berhenti dekat fasal baru lagi dan bermula sunat yang dituntut di dalam sembahyang 2 bahagi, sunat abad, sunat hayat. Wallahu a'lam. Tasbih kafar. La ilaha illa anta astaghfiruka.